Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah kita bertemu sekali lagi dalam rancangan Khazanah Ilmuwan siri yang ke-33. Pada minggu ini kita akan menyambung satu lagi perbahasan tentang satu lagi golongan daripada ahli ilmu. Kalau dalam minggu yang lepas kita menyebut tentang golongan yang menyempitkan ilmu fiqh kepada fatwa, kepada khilaf. Pada minggu ini kita akan menyebut tentang golongan mutakallimun pula. Golongan ahli dalam ilmu kalam. Ahli dalam ilmu kalam dipanggil mutakallimun. Maka mutakallimun ini pun terdedah kepada ghurur. Sebahagian daripada mereka terjebak dalam masalah ghurur ini. Maka mereka ditegur oleh Imam Ghazali rahimahullah. Walaupun Imam Ghazali sendiri adalah merupakan seorang mutakallim juga. Bahkan beliau adalah mutakallim yang sangat handal. Dengan sebab kehandalannya itu, maka dia cukup mengenali luar dalam tentang ilmu kalam ini. Jadi kata Imam Ghazali, ada satu puak, satu golongan yang sibuk dengan ilmu kalam. Dan dalam soal ilmu kalam ini, mereka menumpukan kepada perdebatan dalam perkara yang sia-sia. Ini perangai suka berdebat. Samalah juga dalam yang berdebat dalam masalah fiqh, masalah khilafiyah. Sampai bila pun masalah khilafiyah akan jadi khilafiyah, tetap khilafiyah. Maka ada di kalangan manusia yang suka berdebat dalam perkara-perkara yang berbentuk akidah. Berdebat dalam perkara akidah yang sia-sia. Dalam cabang-cabang akidah. Bukan dalam masalah pokok. Kerana dalam masalah pokok tiada perdebatan. Dalam masalah cabang, maka tidak habis-habis diperdebatkan masalah-masalah cabang. Demi untuk menunjukkan kehebatan mereka dan penguasaan mereka dalam bidang itu. Jadi golongan yang suka kepada perdebatan ini banyak mengkaji pandangan-pandangan. Dan banyak mengkaji jalan-jalan untuk berhujah. Dan mengalahkan musuh dalam perdebatan. Jadi mereka ini berpecah kepada banyak puak pula. Puak yang suka berdebat ni. Mereka percaya bahawa tiada yang diwajibkan kepada para hamba selain dari iman. Itu satu permulaan pegangan mereka. Iman saja wajib. Dan tidak sah iman melainkan diketahui hujah-hujah mereka. Dan apa yang mereka namakan sebagai dalil-dalil akidah mereka. Yang pertama tu betul lah, Allah Ta'ala mewajibkan iman. Tapi yang dikehendaki dengan iman itu adalah iman yang didapati dengan hujah. Hujah itu pula hujah yang dibawa oleh golongan mereka. Nak beriman, iman ikut cara kami. Belajar hujah-hujah kami, baru kira sah imannya. Ini pegangan mereka. Dan mereka menyangka tiada siapa yang lebih kenal Allah
Azza wa Jalla selain dari mereka. Dan tiada iman bagi mereka yang tidak mengikuti mazhab mereka dan mempelajari ilmu mereka. Maka setiap puak ini mengajak manusia menyertai mereka. Jadi ada banyak puak, macam-macam puak di kalangan kaum mutakallimin ini. Tetapi dalam banyak-banyak puak ini kita boleh bahagikan kepada dua yang besar. Sama ada puak yang benar ataupun puak yang sesat. Dua aja. Tak kira lah apa nama puak itu, kesimpulan akhirnya sama ada mereka termasuk dalam puak yang benar ataupun puak yang sesat. Yang sesat tu apa? Yang sesat tu yang mengajak manusia bukan ke arah sunnah. Manakala yang benar yang mengajak ke arah sunnah. Itu senang kita takrifkan demikian. Ada dua puak saja, ada berbagai-bagai puak, tetapi kita boleh kategorikan puak ini kepada dua, yang sesat ataupun yang benar. Yang sesat itu yang mengajak kepada bukan kepada sunnah, yang benar itu yang mengajak kepada sunnah. Jadi kita nak bicara tentang ghurur. Ghurur merangkumi kedua-duanya. Yang sesat pun ghurur, yang benar pun jangan ingat boleh terlepas daripada ghurur. Jadi ghurur merangkumi kedua-duanya sekali. Kedua-duanya tidak terlepas daripada ghurur. Kalau kita melihat kepada golongan yang sesat, apa yang menyebabkan mereka itu kita katakan ghurur? Kerana kealpaan mereka tentang kesesatan mereka sendiri. Dan sangkaan mereka bahawa mereka lah golongan yang selamat. Ini yang kita maksudkan dengan ghurur, golongan yang sesat. Dia bukan setakat sesat, dia tak sedar diri mereka sesat. Jadi puak-puak yang sesat ni banyak. Ada dalam hadis disebut lebih daripada 73 ke 74 golongan, begitu. Semuanya itu sesat melainkan satu saja yang selamat. Jadi yang sesat ini pula saling mengkafirkan di antara satu sama lain. Dia sesat, tapi dia ingat diri dia tak sesat, orang lainlah yang sesat. Jadi dari mana datangnya kesesatan ini? Jadi kesesatan itu datangnya daripada pandangan yang tidak diselidiki secara halus. Daripada pandangan yang tidak dikaji secara mantap dalil-dalil dan manhajnya. Apa dalil yang digunakan? Apa manhaj yang digunakan bagi mentafsirkan dalil-dalil itu? Tak cukup dengan dalil saja, ambil ayat Quran, ambil hadis, terus dipukul rata begitu saja. Tidak tahu yang mana am, yang mana khas, yang mana mutlak, yang mana muqayyad, dan lain-lain lagi. Ada kaedah-kaedahnya. Ada manhaj yang mesti dipatuhi dalam mentafsirkan dalil-dalil itu. Bukan sembarangan saja diambil ayat Quran, diambil hadis, kemudian diistimbatkan hukum begitu saja. Inilah yang berlaku kepada puak-puak ini. Dan puak-puak ini wujud sehingga ke zaman kita. Jangan kita sangka perbahasan ini adalah suatu perbahasan tentang puak-puak yang telah tidak wujud. Puak-puak yang diwujud nama mereka di dalam sejarah. Puak Khawarij umpamanya masih wujud sehingga ke hari ini. Walaupun mereka tidak menamakan diri mereka Khawarij. Ini kita boleh lihat. Golongan-golongan yang menamakan diri mereka sebagai mujahidin. Yang begitu mudah mentakfirkan
umat Islam, begitu mudah menumpahkan darah sesama Islam, mudah menumpahkan darah manusia, sembarangan saja membunuh dan merosakkan harta benda. Maka tindakan mereka itu datang daripada apa yang mereka yakini sebagai benar. Kita tidak mengesyaki keyakinan mereka. Akan tetapi mereka telah keliru. Mereka telah keliru. Kerana mereka tidak memahami apa yang mereka sebut sebagai dalil itu sebenar-benarnya. Dan mereka tidak memiliki keahlian untuk mentafsirkan dalil-dalil itu. Dan akibatnya mereka telah melakukan kerosakan dan kebinasaan kepada umat Islam, kepada dunia Islam. Sedangkan mereka menyangka mereka itulah golongan yang cuba menyelamatkan Islam, cuba mempertahankan Islam, cuba melaksanakan Islam. Maka ramai anak-anak muda yang terpengaruh dan terpedaya, yang menyangka mereka ini patut disokong, mereka ini patut diberikan kredit, diberikan tahniah di atas keberanian dan juga kehebatan mereka melawan tentera-tentera kufar, sedangkan mereka itu sendiri adalah merupakan perosak kepada Islam. Mereka itulah sebenarnya perosak kepada Islam. Jadi mereka ini mengambil pendirian mereka itu daripada dalil-dalil separuh masa. Dan tidak pula memahami kaedah-kaedah yang benar, manhaj yang betul dalam mengistinbatkan hukum, dalam mengistinbatkan kefahaman daripada dalil-dalil berkenaan. Maka akibatnya telah timbul berbagai-bagai kekeliruan. Daripada kekeliruan pemikiran itu, maka timbullah kesalahan-kesalahan dalam tindakan dan perbuatan. Dan sebahagian daripada kesalahan itu sifatnya fatal. Fatal mistake. Yang menyebabkan kerosakan dan kebinasaan dan juga penderitaan yang bukan sedikit. Itu golongan yang sesat. Golongan yang sesat. Mereka itu ghurur. Bagaimana pula dengan golongan yang benar? Ada juga golongan yang benar, sudah berada dalam kebenaran. Bila mereka berdebat dan berhujah, memang hujah dan debat mereka itu bagi mendukung kebenaran. Tetapi mereka juga masih boleh terjebak dalam ghurur apabila mereka menyangka bahawa perdebatan itulah sepenting perkara dan sebaik-baik cara mendekatkan diri kepada agama. Gitu pula. Kerana dalam perdebatan ini dia ada prestige, dia ada kehebatannya. Apabila kita menang berdebat, maka pada masa itu kita jadi champion. Kita jadi hero. Kita dipandang tinggi. Maka di situlah terbuka pintu masuk syaitan untuk menimbulkan perasaan bangga diri. Salah sangka bahawasanya perbuatan itulah yang mendekatkan dirinya kepada Allah. Dan dia menyangka bahawa tidak sempurna agama selagi mana seseorang itu tidak mencari dan mengkaji. Dan sesiapa yang mentasdikkan Allah dan Rasul tanpa perbahasan, tanpa mengetahui dalil, maka orang itu tidak dikira beriman, ataupun dikira tidak sempurna imannya dan tidak dianggap dekat di sisi Allah. Ini satu penyakit juga. Sedangkan kalam itu hanyalah merupakan suatu method.
satu kaedah, menggunakan akal, fikiran, ilmu mantik, untuk mengisbatkan kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Itu alat saja. Apabila alat itulah yang dijadikan matlamat pula, maka dah terbalik dah. Dah salah guna alat dah. Maka disebabkan sangkaan ini, mereka menghabiskan umur mengkaji perdebatan, mengkaji pandangan yang sia-sia, lagi bid'ah, mengkaji percanggahan-percanggahan di antara pihak yang bertelagah. Habis masa, bukan setakat mengetahui apa yang perlu, tetapi tak habis-habis. Umur dah 50, 60 pun tak habis-habis dengan persoalan-persoalan Mu'tazilah, persoalan Syiah, persoalan kaum Mujassimah. Apa dia hujah-hujah mereka, tak habis-habis. Sedangkan pada masa yang sama mereka lupa diri dan hati mereka. Itu yang lebih penting. Sehingga buta mata hati mereka disebabkan dosa-dosa dan kesalahan mereka zahir dan batin. Lupa beramal. Salah seorang dari mereka sebagai contoh, menyangka bahawa usahanya dalam perdebatan itu lebih utama dan dekat di sisi Allah dan lebih baik. Akan tetapi sebab kesukaannya terhadap kemenangan, dia suka berdebat. Bila suka berdebat, nak menang, nak mengalahkan musuh. Daripada kemenangan, daripada kejayaan mengalahkan musuh itu, maka datang pangkat dan kemuliaan. Itu habuannya. Kerana apa? Kerana mereka telah digolongkan sebagai pembela agama. Kalau zaman dahulu, para mutakallimun ini dipanggil untuk berdebat di hadapan sultan, di hadapan khalifah. Sultan panggil. Sultan sekarang dia panggil artis untuk menyanyi. Sultan-sultan dahulu paling-paling tidak pun suka kepada ilmu, walaupun kadang-kadang ada juga yang tak kena dalam soal ini. Ada yang tak kena, beberapa perkara kita boleh tegur. Jadi mereka digolongkan sebagai pembela agama kerana kehandalan mereka berdebat dan mengalahkan musuh. Dulu berdebat secara terbuka depan sultan, pertahankan pendirian masing-masing, gunakan hujah masing-masing, disaksikan oleh sultan dan para alim ulama yang lain. Ini kehebatan ulama-ulama dahulu. Sedangkan mata hatinya telah buta, yang menyangka diri mereka itu sebagai penyelamat agama. Mereka tidak sedar bahawa mereka ini pada hakikatnya adalah mereka yang telah buta mata hatinya. Kenapa? Kerana mereka tidak melihat kepada kepribadian generasi kurun yang pertama. Kerana Rasulullah SAW telah menyaksikan mereka sebagai sebaik-baik manusia. Khairul quruni qarni. Sebaik-baik kurun adalah kurun aku ni. Mereka itu sebaik-baik manusia. Dan mereka yang disifatkan sebaik-baik manusia ini telah menemui berbagai-bagai bentuk bid'ah. Telah menemui ramai pengikut bid'ah, ramai ahli bid'ah. Ahlul bid'ah wal ahwa, pengikut hawa nafsu. Akan tetapi mereka tidak menghabiskan umur mereka dan menjadikan agama sebagai bahan permusuhan dan perdebatan. Tengok, itu perbezaan mereka.
agama bukan bahan perdebatan yang sia-sia. Dan mereka tidak sibuk dengannya dan mengabaikan soal memeriksa hati. Itu yang lebih penting, yang lebih utama. Memeriksa hati, memeriksa anggota, memeriksa hal keadaan diri sendiri yang nak balik kepada Allah Ta'ala ni. Bukan tak boleh berdebat di mana ada keperluan. Maknanya kita berdebat ni dah tak ada jalan sangat dah. Kalau boleh kita elakkan sejauh mungkin, tetapi kalau itulah caranya, dengan syarat-syaratnya, ada banyak syarat. Imam Ghazali pun bukanlah menolak perdebatan itu secara total. Langsung tak boleh berdebat. Bukan begitu. Kerana dalam Islam ada hujah. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ada orang yang sememangnya jujur, tetapi dia telah tersilap. Orang yang jujur nak tahu dan pandangan mereka tersilap, dalam keadaan mereka itu sebenarnya jujur, ikhlas. Maka orang begini kalau kita berdebat dan tunjukkan kesalahan pegangan mereka itu, mereka akan terima. Maka dalam keadaan itu, perdebatan itu bukanlah perdebatan yang sia-sia untuk membetulkan kesilapan sesuatu pegangan. Tapi kalau seorang yang memang diketahui suka berdebat dan hanya mahu berdebat dan hanya mahu menang dalam perdebatan, maka jauhilah mereka. Tidak ada gunanya untuk kita turut sama terikut-ikut dengan rentak mereka. Sedangkan kita ada perkara yang lebih besar, maka kita lihat kepada sifat generasi kurun yang pertama. Daripada kalangan sahabat, bagaimana mereka menguruskan kaum ahli bid'ah. Bagaimana mereka menguruskan kaum pengikut hawa nafsu. Adakah sampai mereka menghabiskan umur, menghabiskan masa mereka dengan bermusuh dan berdebat? Tidak. Bahkan mereka ini sibuk siang dan malam memeriksa hati, memeriksa amal, memeriksa hal keadaan diri masing-masing. Jadi mereka tidak pernah bercakap kecuali apabila sangat perlu. Dan mereka memeriksa dengan teliti tanda-tanda penerimaan dan menyebut sekadar perlu apa yang menunjukkan kesesatan seseorang. Itu saja. Kalau kita lihat orang ini orang yang tidak mungkin menerima pandangan, maka cukup tinggalkan sahaja. Tidak perlu kita menghabiskan masa cuba memujuknya, kerana dia bukannya mahu dipujuk. Dia mahu pandangannya didengari. Mahu pandangannya didengari. Dan amat suka apabila ada orang yang menerima anjuran perdebatannya. Sebab itu Imam Asy-Syafi'i dalam satu syairnya menyebut, "Idza nataqa as-safihu fala tujibhu, fa khairun min ijabatihi as-sukutu." Kalau orang yang bodoh mengajak kamu berbalah, bertengkar, nak tunjuk pandai, jangan kamu jawab. Fa khairun min ijabatihi as-sukutu. Lebih baik kamu diam daripada kamu bercakap, menjawab cabarannya itu. In kallamtahu farajta anhu. Kalau engkau bercakap juga, balas percakapannya itu, gembiralah dia, seronoklah dia. Wa in khallaitahu kamadan yamutu. Tapi kalau engkau tinggalkan dia, nescaya matilah dia kesedihan, sampai boleh membawa kepada mati. Itu adalah merupakan nasihat daripada Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah kepada kita. Jadi para sahabat hanya bercakap dengan golongan ahli bid'ah, hal pengikut hawa nafsu ini hanya apabila perlu sahaja. Dan hanya bercakap dengan orang-orang yang ada tanda-tanda boleh terima.
Dan sebut sekadar apa yang perlu. Kalau mereka terus berdegil, maka tinggalkan saja. Jadi tak perlu lagi bertengkar dengan mereka sepanjang hayat. Bahkan mereka berkata dengan yakin bahawa kebenaran itu adalah apa yang terkandung dalam sunnah. Oleh itu, kita ajak manusia semua kepada sunnah. Dan di antara sunnah Rasulullah SAW adalah meninggalkan perdebatan. Dan mengajak ke arah sunnah. Dalam mengajak ke arah sunnah. Kerana Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu pernah berkata, pernah meriwayatkan kepada Nabi SAW bahawa baginda bersabda, tidaklah sesekali umat ini akan sesat setelah diberikan hidayah, melainkan didatangkan kepada mereka perdebatan. Dan perdebatan di sini kita ulangi adalah, yang dimaksudkan dengan perdebatan di sini adalah perdebatan yang sia-sia. Perdebatan yang tidak memberikan manfaat. Perdebatan yang tujuannya hanya semata-mata untuk menang. Untuk diangkat sebagai juara. Untuk dinikmati kehebatan hujah-hujah itu sendiri. Hujah-hujah itu sendiri sudah menjadi suatu kenikmatan. Sudah menjadi satu seni yang diagung-agungkan. Sehingga lupa kepada tujuan sebenar. Sehingga lupa kepada matlamat sebenar yang ingin dicapai daripada agama. Daripada ilmu agama itu sendiri. Apa dia? Kalau sampai kepada tahap itu, maka jadilah amalan itu, perdebatan itu sebagai satu yang sia-sia. Jangan pula kita terkeliru dengan kenyataan yang dibuat tentang perdebatan itu, maka kita mengelakkan sama sekali perdebatan. Kerana pada hari ini kita berhadapan dengan berbagai-bagai serangan musuh Islam terhadap Islam. Jadi ini pun kita nak kena faham. Serangan yang berbagai, maka di sana perlu kita menjawab secara bijaksana kepada masyarakat. Bukan pergi berdebat dengan orangnya. Bukan pergi berdebat, tapi menjawab. Maka demi untuk menjawab itu, maka perlulah sebahagian daripada umat Islam yang memiliki kebijaksanaan mempelajari perkara-perkara ini. Yang ini adalah termasuk dalam ilmu fardu kifayah. Mempelajari kalam. Dalam erti kata, kalam yang baru. Demi menjawab persoalan-persoalan yang baru pada hari ini. Maka pada hari ini, bukan lagi persoalan yang dibangkitkan oleh kaum Mu'tazilah dahulu. Bukan seperti itu saja. Bukan semata-mata persoalan yang dibangkitkan oleh kaum Jahmiyah. Bukan lagi persoalan yang dibangkitkan oleh kaum Mujassimah, Karamiyah dan lain-lain. Tetapi pada hari ini kita berhadapan dengan hujah golongan-golongan sekular. Dan di bawah payung sekular itu kita akan temui berbagai-bagai aliran pemikiran. Di sana ada golongan secular humanis. Ada golongan yang mengajarkan pluralisme. Ada golongan yang mengajarkan liberalisme. Ada golongan yang mengajarkan berbagai-bagai lagi bentuk isma untuk menjadi pegangan masyarakat. Maka kita perlu menjawab dengan bijaksana. Nak menjawab dengan bijaksana, maka perlulah kita memahami falsafah yang menjadi pegangan mereka. Asas-asas akidah dan juga pegangan mereka. Ini adalah suatu yang amat penting pada hari ini. Kerana apa? Kerana kejahilan dan kekeliruan itu amatlah berleluasa. Dalam keadaan begitu,
maka ada keperluannya di sana. Dengan sebab itu, ilmu kalam ini bukanlah ilmu yang boleh ditolak begitu saja. Maka keperluan kepada ilmu kalam ini hendaklah dilihat kepada suasana semasa, keadaan yang bagaimana. Dengan sebab itu Imam Ghazali menghukumkan mempelajari ilmu kalam ini sebagai suatu ilmu fardu kifayah. Dan orang-orang yang dipertanggungjawabkan mengendalikan ilmu ini, orang-orang yang ahli dalam ilmu ini, maka kepada mereka terletak tanggungjawab. Tetapi bersama dengan tanggungjawab itu juga adalah peringatan-peringatan, agar mereka tidak terikut-ikut, tidak terikut-ikut rentak golongan yang mereka ingin bantras itu. Dalam keadaan mereka terikut-ikut rentak golongan yang mereka ingin bantras itu, maka mereka sendiri pun boleh terjebak ke dalam lembah ghurur. Yang itulah yang kita peringatkan dalam perbahasan kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan sambung perbahasan kita pada minggu yang akan datang, berkaitan dengan golongan-golongan lain pula, masih lagi daripada kalangan ahli ilmu. Siapa mereka? Yang itu kita akan jawab dalam pertemuan kita yang akan datang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.